Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat ke belaka? 1 dan 2. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Sihat. Amat. Kita masih lagi menunggu jumlah pelajar di kelas 1 dan 2 serta ibu bapa kalau nak join sama. Kita buka 2 lane malam ini. Seandainya penuh 1 lane, kita akan buka 1 lane lagi untuk memenuhi hasrat dan juga impian pihak sekolah untuk menerima kembali pelajar-pelajar kelas 1 dan 2 kembali semula ke sekolah selepas fasa 4 telah diumumkan oleh pihak kerajaan pada bulan 11 yang lalu. 10 yang lalu. Kita masih lagi menunggu Tuan Pengetua dan juga barisan perusahaan sekolah serta pihak ketua warden serta warden-warden yang ditugaskan untuk mendengar taklimat pada malam ini. Ada ibu bapa masuk tak dalam link malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini untuk Tuan Pengetua kita tidak ambil masa yang panjang. Kita hadkan lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam 10 minit sahaja. Lebih kurang. InsyaAllah. Kita boleh mula dah? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita ada 100 lebih dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita mulakan program ataupun taklimat kita pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati Ustazah Rasmawati L.A. Siti Fatimah binti Muhammad, Mulkana Pentadbiran, Ustaz Ghazali bin Abdullah, Mulkana Hem, Cikgu Madiha binti Cewa Hamzah, Mulkana Co-Curriculum, dan seterusnya JKMP, para guru, para ibu bapa dan para pelajar sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Allah Taala, taufik dan inayahnya. Pada malam ini kita dapat berkumpul di alam maya dalam sesi taklimat kemasukan para pelajar tingkatan 1 dan 2 yang insya-Allah akan masuk secara bersemuka nanti
pada 14 bulan 11, iaitu pada hari Ahad depan. Jadi oleh kerana anak-anak kita telah berada di rumah begitu lama dengan pembelajaran secara PDPR, jadi insya-Allah akan masuk bersemuka, datang ke sekolah, akan belajar secara bersemuka dengan para guru kita. Itu adalah cara yang terlebih baik untuk kita belajar menuntut ilmu sebagaimana yang telah dilakukan oleh alim ulama pada zaman dahulu dan juga oleh orang-orang kemudian. Tetapi oleh kerana disebabkan masalah pandemik COVID-19 ini, maka terpaksa diadakan pembelajaran secara PDPR, iaitu pembelajaran di alam maya di rumah masing-masing. Jadi insya-Allah pada malam ini kita tidak mahu mengambil masa yang begitu panjang. Jadi saya menyerahkan majlis ini kepada Pemekaran HEM untuk bertaklimat berkait dengan kemasukan para pelajar tingkatan 1 dan 2 ke Semasik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengetua, yang dihormati Penukanan Pentadbiran, Penukanan Co-Curriculum, Guru Kanan Mata Pelajaran, Kaunselor, Ibu bapa, penjaga anak-anak pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita mengambil kesempatan dalam taklimat kemasukan murid tingkatan 1 dan 2 setelah fasa 4 telah diluluskan oleh pihak pemerintah untuk negeri Terengganu dan negeri-negeri yang lain. Jadi pada malam ini kita mengambil kesempatan dan penghargaan terhadap sambutan para murid, ibu bapa dalam mengisi link untuk sama-sama kita mendengar taklimat tentang kemasukan murid tingkatan 1 dan 2 untuk meneruskan alam pendidikan, alam kita mencari ilmu pada tahun ini, tahun 2021. Dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar dan juga ibu bapa kerana memilih melalui gerak gempur PPD, maka akhirnya pelajar-pelajar kita jumlahnya agak besar sudah menjalani 2 dos vaksin yang dilakukan pada bulan 10 yang lalu yang bertempat di Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Dungun, dan sebahagian kecilnya telah dilakukan 2 dos di klinik-klinik berhampiran dan juga pusat-pusat vaksin di kediaman berhampiran kediaman rumah masing-masing. Tahniah sekali lagi kerana memilih dasar kerajaan sebagai langkah untuk menjamin keselamatan, sama ada keselamatan nyawa diri sendiri dan juga keselamatan nyawa orang lain, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya 2 dos vaksin ini,
pelajar-pelajar dapat kembali semula ke sekolah. Tetapi namun demikian, saya suka menegaskan pelajar-pelajar yang belum lagi menjalani suntikan vaksin yang pertama ataupun yang kedua, mereka boleh datang ke sekolah seperti pelajar-pelajar yang telah divaksinkan sebanyak 2 kali. Cuma tinggal lagi ada sedikit syarat tambahan supaya langkah-langkah penjagaan dan juga pencegahan bagi pelajar-pelajar yang belum lagi divaksinkan, dinasihati kepada mereka supaya memakai mask dan juga face shield transparent tu sebaik-baiknya begitu. Dan mereka sepanjang masa naklah memakai mask walaupun mereka berada di asrama. Jadi berhubung dengan pelajar-pelajar yang belum divaksinkan lagi berada di asrama, nanti akan diterangkan lebih panjang oleh Ketua Warden Ustaz Suhaimi. Walau macam mana pun, dua dos ini tidak menjamin sepenuhnya keselamatan. Di samping kita berdoa kepada Allah, maka kita perlu jaga diri kita sendiri sama ada memakai mask ataupun menjaga penjarakan antara satu sama lain. Maka dengan sebab itu, syarat utama kemasukan pelajar yang diumumkan oleh KPM, maka murid naklah sentiasa akur dengan arahan-arahan ataupun SOP yang telah disedia dan ditetapkan. Maka dengan sebab itu, pelajar-pelajar akan menjalani PDP secara formal untuk kumpulan pertama bermula pada 14 November nanti. Maka sedikit saya suka memberi sedikit penerangan berhubung dengan kedatangan murid. Murid hanya dibenarkan memasuki ke kawasan sekolah bermula jam 7 pagi. 7 pagi. Adapun murid yang datang awal perlu menunggu di luar sekolah sehingga 7 pagi, barulah pengawal keselamatan akan buka pintu utama. Murid dikehendaki masuk melalui pintu pagar utama sahaja. Ya. Dan kemudian ke kaunter saringan di sebelah kiri pintu pagar utama yang ada khemah 2. Di sana murid akan membuat saringan suhu dan juga disanitasi. Disembuh tangan mereka oleh guru yang bertugas. Murid-murid perlu beratur mengikut penjarakan yang telah ditentukan. Maka dengan sebab itu, murid-murid selepas disanitasi naklah mendaftarkan suhu badan mereka. Dan di sana kita sediakan barang-barang yang tertentu pada setiap hari bagi murid yang berulang alik daripada rumah ke sekolah. Maka dengan sebab itu, pastikan alat-alat tulis mencukupi kerana tidak dibenarkan berkongsi ataupun meminjam antara satu sama lain. Begitu juga buku teks, pastikan jadual pelajar-pelajar lihat ataupun buat semakan yang sebetulnya. Kerana ada kesalahan pelajar yang sudah menjalani PDP secara bersemuka tidak membawa buku teks. Jadi kita tidak benarkan sama sekali pelajar-pelajar berkongsi sama ada buku teks ataupun buku-buku yang lain. Kenapa? Kerana kadang-kadang tangan kita tadi memegang sesuatu yang mana jakitan-jakitan kuman boleh melalui kuku, rambut dan seumpamanya. Maka dengan sebab itu, pelajar adalah sentiasa menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, seperti sentiasa mencuci tangan.
mencuci tangan, membasuh tangan dengan betul, kuku serta rambut, terutama pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Dan berhubung dengan rambut ini, saya suka tegaskan kepada semua pelajar Kelantan 1 yang berulang alik dan juga asrama, pastikan sebelum datang ke sekolah, rambut mesti pendek. Rambut mesti pendek dan datang ke sekolah dalam keadaan bersongkok. Nanti saya terang berhubung dengan tata cara, peraturan yang mesti pelajar-pelajar semua akur dengan peraturan sekolah supaya kita menjadi pelajar yang cemerlang. Jadi, waktu persekolahan kita bermula jam 7.30 pagi. 7.30 pagi. Maka dengan sebab itu, pelajar yang berulang alik mesti datang ke sekolah sebelum jam 7.30 pagi. Dan berakhir pada jam 2.30 petang untuk hari Ahad, Isnin dan Selasa. Untuk hari Rabu dan Khamis, sekolah seperti biasa 7.30, cuma berakhir setengah jam lebih awal, iaitu pukul 2 petang. 2 petang untuk hari Rabu dan hari Khamis. Itu berhubung dengan waktu persekolahan. Maka ibu bapa bolehlah datang mengambil anak-anak belajar di Semasik pada jam yang ditentukan ini, supaya tidak berlaku terlalu awal ataupun terlalu lewat mengambil anak-anak, supaya keselamatan mereka terjamin. Waktu rehat, murid digalakkan membawa bekal ataupun membawa makanan daripada rumah. Biar ibu yang menyediakan makanan supaya bebas daripada pencemaran dan bersih dan selamat untuk dimakan oleh anak-anak mereka. Sampai itu, murid juga digalakkan membawa sudu dan garpu daripada rumah, yakni membawa garpu dan sudu sendiri supaya tidak berkongsi dengan pelajar-pelajar lain. Kantin hanya menyediakan makanan secara berbungkus. Secara bungkus, tidak lagi disediakan melalui pinggan, mangkuk dan lain-lain. Waktu rehat, murid sekolah menengah SMR dan SMA berbeza. SMR, sekolah menengah rendah, tingkatan 1 dan hingga tingkatan 3 bermula jam 10 pagi. 10 pagi. Manakala pelajar-pelajar SMA, sekolah menengah agama, bermula rehat mereka iaitulah 10.30 pagi. 10.30 pagi. Maka dengan sebab itu, berhubung dengan waktu rehat, di kantin sama naklah berbaris seperti dulu, beratur mengikut penjarakan dan sentiasa menutup muka ataupun memakai mask. Dalam kelas, sepanjang masa berada dalam kelas, duduk di tempat yang telah ditagging oleh guru-guru. Kita buat kerja sebelum anda datang ke sekolah, waktu royong dah beberapa hari yang lalu, supaya dalam keadaan kita bersiap siaga untuk menerima anda masuk semula ke sekolah dalam keadaan selamat. Itulah usaha kami supaya melihat anak-anak Semasik, anak-anak yang sentiasa sihat walafiat. Tidak boleh berkumpul di dalam kelas. Maksud berkumpul di sini artinya dalam keadaan berkerumun, sama ada membuat kerja sekolah ataupun pada waktu makan. Maka makan, minum, belajar di tempat ataupun di meja yang telah ditentukan. Dalam keadaan kita berhati-hati sekalipun, ada kes yang terbaru hari ini melibatkan pelajar sekolah kita. Cuma saya dapat maklumat lebih tepat lagi cuma melalui
guru kelas yang mana melaporkan ada dia forward WhatsApp daripada pelajar kita yang dia ni dijangkiti COVID. Na'udzubillah min zalik. Maka dengan sebab itu kita ambil langkah ini supaya kita selamat daripada jangkitan-jangkitan. Jangkitan ini mungkin berada di rumah pelajar tersebut, bukannya di sekolah. Ya. Tidak boleh duduk di kerusi kepunyaan orang lain. Tidak sama sekali dibenarkan duduk di kerusi kepunyaan orang lain. Walaupun jaraknya mungkin di depan, lepas tu di belakang sekali, lompang di tengah-tengah, pun tidak boleh berubah sama sekali kerusi dan meja yang telah di-tagging oleh guru-guru. Supaya apa? Supaya penjarakan sentiasa dijaga. Itu berhubung kedudukan dalam kelas, kita pergi kepada waktu solat. Kepada pelajar-pelajar luar, maksud pelajar luar di sini, pelajar yang ulang alik daripada rumah ke sekolah, maka tidak ada solat berjemaah. Tidak ada solat berjemaah. Dalam arti kata lain, selesai sahaja waktu persekolahan pukul 2 ataupun 2:30, pelajar-pelajar hendaklah menunggu kedatangan ibu bapa. Seandainya ibu bapa confirm ataupun pasti datang lewat, mungkin disebabkan ibu bapa bekerja mengikut jam yang ditentukan, pelajar-pelajar di luar boleh solat Zuhur di surau sekolah dalam keadaan yang pertama sekali membawa sejadah sendiri ataupun telekung sendiri bagi pelajar perempuan. Dan sembahyang boleh berjemaah tetapi mengikut SOP penjarakan yang telah ditentu dan ditetapkan oleh pihak pejabat agama Negeri Terengganu. Seperti mana yang berlaku di masjid ataupun di surau di tempat tinggal kita. Jadi ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk sama sekali ke kawasan sekolah waktu menghantar ataupun mengambil anak-anak mereka di masjid. Ibu bapa perlu sentiasa memberikan motivasi kepada anak-anak, jagaan untuk hadir ke sekolah dan terus belajar. Kita dapat maklumat, walaupun siri semuka telah kita lakukan, ada pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Kerana apa? Kerana motivasi sangat lemah. Alasannya masih lagi tidur, tak minat ke sekolah kerana lama berada di rumah, sebab sayang nak tinggal telefon bimbit, sayang nak tinggal bermain game, sayang untuk meninggalkan gadget-gadget yang dibeli oleh ibu bapa dengan tujuan untuk belajar tetapi disalahgunakan. Ya. Maka ibu bapa perlu beri motivasi, galakkan supaya anak-anak datang ke sekolah mengikut giliran dan masa yang ditentukan. Kita tak mahu ada pelajar-pelajar ketang 1 datang 7.40 baru nampak, 7.50 baru datang ke sekolah. Sedangkan pelajar-pelajar yang lain sudah berada di kelas dan pelajar-pelajar di rumah juga untuk kumpulan yang kedua sedang juga diberi latihan, diberi kerja-kerja rumah untuk disiapkan dan dibincang pada minggu berikutnya oleh guru-guru mata pelajaran. Dan seterusnya memastikan anak-anak sehat dan tiada gejala demam, batuk, sesama semasa menghantar mereka ke sekolah. Jadi ini adalah SOP peringkat KKM supaya tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah dalam keadaan batuk, demam, sesama. Kalau tidak sihat, anda kata tidak sihat, tak perlu datang ke sekolah. Beritahu WhatsApp ke cikgu kelas
mengatakan anak saya ataupun pelajar sendiri beritahu bahawa tidak sihat, demam, batuk ke ataupun ada gejala-gejala yang lain. Dan dengan sebab itu, tanggungjawab kita bersama untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Ada satu benda yang perlu saya tambah lagi di sini, iaitulah semasa datang ke sekolah, pelajar-pelajar digalakkan memakai uniform sekolah. Hari-hari biasa dan hari Selasa, seperti biasa kita pakai baju UB. UB, unit beruniform. Seperti mana hari-hari sebelum ini. Jadi, berhubung dengan pakaian, kita mesti seandainya baju sekolah, uniform sekolah tidak muat lagi kerana kita banyak makan di rumah, mungkin badan kita menjadi bertambah besar, maka tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan sekiranya pelajar memakai t-shirt ataupun baju kemeja ataupun baju kurung datang ke sekolah. Pakaian bukan kata bebas, tetapi kita mesti ikat dengan sopan, kemas, elok dipandang. Kemas, sopan, elok dipandang. Kita sebagai pelajar semasid, pelajar agama, yang mana masyarakat luar sangat memandang tinggi kepada warganya, yakni warga semasid. Maka dengan sebab itu, selain daripada uniform sekolah, pelajar juga dibenarkan memakai t-shirt dengan track button. T-shirt mestilah t-shirt bercollar. Dan saya cadangkan di sini supaya pelajar-pelajar memakai t-shirt kita, satu murid satu sukan, yang rata-ratanya semua pelajar dah beli di koperasi, ataupun memakai t-shirt rumah sukan. Kita ada 4 rumah, warna kuning, warna merah, warna biru dan warna hijau. Itu juga dibenarkan semasa sesi persekolahan fasa 4 bermula 14 hari bulan nanti. Selain daripada itu, pelajar-pelajar juga boleh, selain daripada uniform sekolah, UB, pelajar boleh memakai baju kemeja berseluar selain daripada seluar jeans. Seluar jeans tidak dibenarkan. Dalam kata lain, seluar selek dibenarkan. Walaupun seluar selek tadi bukannya berwarna putih. Dipadankan dengan baju kemeja tadi. Dan pelajar mesti dan wajib memakai kasut ke sekolah. Tidak dibenarkan memakai sandal ataupun selipar kecuali atas sebab kesihatan. Ada satu kes saya menegur pelajar. Dia kata kasut basah pagi tadi. Saya kata, adakah kasut tadi saya hadkan kepada kasut sekolah sahaja? Kasut di sini maksudnya berkasut. Sama ada berkasut sukan ataupun kasut yang kita gunakan kita pergi mana-mana. Selipar tidak dibenarkan sama sekali. Dan kasut mesti ada pasangannya. Pasangannya apa? Iaitulah stoken. Kasut dan berstoken menjadi syarat utama sebagai lihat, kemas, sopan dan elok dipandang. Maka dengan sebab itu, berhubung dengan pakaian, berhubung dengan rambut, kami guru-guru sentiasa alert, sentiasa memberi pandangan utama terhadap pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang kita akan sambut kedatangan mereka pada hari Ahad pada minggu hadapan. Jadi, berhubung dengan rambut ini,
gunting rambut, potong rambut mengikut peraturan sekolah. Bukan mengikut kehendak nafsu kita di kedai gunting. Kadang-kadang pendek di tepi tapi buka songkok, Masya Allah. Tidak mencerminkan pelajar-pelajar semasif yang sentiasa hebat di sisi masyarakat luar. Maka dengan sebab itu, pastikan rambut dalam keadaan sopan. Rambut dalam keadaan sopan. Jadi pelajar-pelajar asrama, pastikan rambut pendek sebelum masuk asrama, nanti diterangkan oleh pihak warden iaitu Ustaz Suhaimi. Okey, kita buka, takut ada ibu bapa nak tanya beberapa soalan. Sebelum saya buka, berhubung dengan telefon bimbit, pelajar-pelajar luar tidak dibenarkan membawa sama sekali. Dan pelajar-pelajar asrama, saya galakkan supaya juga tidak membawa telefon ke asrama. Kita bimbang dan kita takuti kehilangan, kerosakan dan juga kecurian di asrama. Okey, kalau ada persoalan boleh utarakan sebelum saya serah kepada Ustaz Suhaimi untuk meneruskan lagi taklimat asrama berhubung dengan kemasukan pelajar ke tahap 1 dan 2 pada malam ini. Boleh buka mic. Mute tu buka. Ada? Kali beberapa nak tanya apa semua sekali, takut ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal telefon bimbit tadi yang duduk sama lah. Adakah telefon bimbit itu perlu untuk pembelajaran kendiri ke macam mana? Okey, terima kasih yang bertanya. Ibu kepada pelajar kita sangat prihatin kepada anak mereka supaya berada di asrama terus belajar. Jadi begini puan, telefon mengikut KPM tidak salah bawa ke sekolah untuk pelajar asrama. Namun di sana kita akan sediakan modul-modul untuk mereka belajar di asrama. InsyaAllah seperti mana yang berlaku tingkatan 3 dan 4 dan 5 sekarang ini. Walaupun tingkatan 5 tidak lagi bergilir datang ke sekolah bermula pada minggu ini, tingkatan 3 dan 4 masih lagi ada giliran. Jadi ada kerja-kerja rumah yang diberi oleh guru-guru mata pelajaran kepada pelajar-pelajar yang penggiliran ini. Ya, saya rasa kalau andainya anak kita tak bawa telefon pun mereka tetap boleh belajar. Sebab saya dapat maklum dan saya dapat lihat bagaimana situasi anak-anak yang berada di asrama dengan membawa telefon. Sebenarnya mereka tak belajar puan. Ini pemerhatian saya dan Tuan Pengetua sendiri pun bersama saya baru-baru ini buat pemantauan di tempat prep mereka, tempat belajar mereka ketika mana ketika pelajar-pelajar lain berada dalam kelas, pelajar pergiliran kumpulan kedua berada di asrama, kita buat spot check, memang sebahagiannya belajar, sebahagiannya bermain telefon, bermain gadget dengan muzik, boleh mengganggu pelajar-pelajar yang lain. Maka dengan sebab itu, nanti soalan itu kita tangguh dulu. Pelajar yang demam di asrama nanti nak diterang oleh pihak unit asrama nanti insya-Allah. Jadi kalau tanya saya puan, saya rasa tak perlu bawa ke telefon ke asrama supaya anak kita pasti belajar mengikut peraturan asrama. Okey, boleh faham puan? Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi satu soalan Makali? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang kelas tamayus Ustaz. Buku Ya, kelas sekolah tamayus. ni kelas tamayus berjalan seperti biasa ke macam mana Ustaz? Betul puan. Berjalan seperti biasa. Dah mula pukul 7 hingga pukul 8 dan malam pada asrama tak ada masalah. Pelajar luar diambil dan dihantar oleh parent masing-masing lah. Bermula pukul 8 hingga 10. Seperti biasa. Seperti Dan biasa. saya selalu Terima pergi, kasih.
Ya baik, sama-sama. Ada satu soalan yang terakhir sebelum saya serah kepada warden, ketua warden untuk taklimat asrama. Ustaz Syuk nak beri sedikit tambahan barangkali. Ibu bapa tanya berhubung dengan kelas tamayus. Ustaz Syukri, Ahmad Syukri. Ada tak Syuk dalam ni? Tadi nampak ada tadi masuk. Okey, saya tidak ada. Terima kasih yang bertanya. Mudah-mudahan anak-anak kita dikurniakan Allah kesihatan yang berpanjangan dan berterusan, diberi minat yang kuat untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama yang menentukan hala tuju kehidupan akhirat. Yang ketiga, saya doakan ibu bapa juga yang sentiasa memberi caknaan kepada anak-anak mereka dikurniakan rezeki yang halal atau thayyibah untuk menyara anak-anak mereka supaya menjadi anak yang sihat, bugar dan juga yang berpotensi untuk memimpin ummah pada masa akan datang. Okey, baju Amin. insya-Allah. Jadi saya serah kepada cikgu ataupun Ustaz Muhammad Suhaimi bin Ghazali untuk meneruskan taklimat kita berhubung dengan pelajar-pelajar asrama pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haji Ghazali bin Abdullah Dalam kanan HEM. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala umuriddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berkata Ustaz Haji Zulkifli bin Haji Harun, Pengetua Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun. Yang dihormati Ustazah Rosmawati Ilayah Siti Fatimah binti Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Ustaz Haji Ghazali bin Abdullah, Penolong Kanan HEM, Cikgu Madiha binti Cik Wan Hamzah, Penolong Kanan Kurikulum, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Kaunselor, Guru-guru, para barisan warden, ibu bapa penjaga seterusnya, anak-anak asrama Bait Assalam yang disayangi dan dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam taklimat pada malam ini kerana sudi meluangkan masa semata-mata untuk kita mendengar beberapa taklimat berkenaan dengan pembukaan sekolah dan juga pembukaan asrama, terutamanya berkenaan dengan proses pendaftaran yang akan kita jalankan pada hari Sabtu ini pada 13 November 2021. Dan juga banyaklah saya menerima beberapa persoalan daripada ibu bapa dan juga pelajar. Jadi insya-Allah kita akan menerangkan dan menjawab setiap pertanyaan dan persoalan itu dalam taklimat pada malam ini. Jadi saya akan mulakan taklimat pembukaan dan pengoperasian asrama Bait Assalam pada malam ini dengan yang pertamanya saya akan menerangkan berkenaan dengan pergerakan kembali pelajar asrama Bait Assalam. Baik, untuk tingkatan 3 dan 4 kita telah laksanakan pada hari Ahad yang lepas, dan bagi tingkatan 1 dan 2 kita akan jalankan pada 13 November 2021 iaitu pada hari Sabtu. Dan saya mohon kepada ibu bapa dan juga pelajar supaya mematuhi jadual yang telah kami tetapkan. Dan kami telah membagikan proses pendaftaran kepada 2 sesi. Sesi yang pertama bermula 9.30 pagi hingga 10.30 pagi melibatkan tingkatan 1. Dan sesi kedua bermula 10.30 pagi hingga 11.30 pagi melibatkan pelajar tingkatan 1. Dan saya mohon sangat-sangat kepada ibu bapa dan pelajar supaya mematuhi masa yang kami telah tetapkan. Ini kerana semasa pendaftaran bagi pelajar tingkatan 3 dan 4
berlaku sedikit kelewatan. Ada pelajar yang datang lewat sehingga 12.30 pun ada lagi yang datang. Dan saya ingin memberi penegasan, paling lewat kita akan terima pendaftaran pukul 12.30 hari. Pukul 12.30 hari, kaunter pendaftaran akan ditutup. Mana-mana pelajar ya ataupun ibu bapa yang tidak berkesempatan untuk hantar anak-anak pada waktu pagi, boleh maklum kepada warden yang bertugas ataupun kepada saya ketua warden untuk bagi maklumkanlah tentang kelewatan tersebut. Dan bagi yang tidak dapat daftar pada waktu pagi, kami membuka pendaftaran sesi petang. Sesi petang pada jam 5 petang. Bermula 5 petang hinggalah 6 petang saja. Jika ini khas kepada ibu bapa yang tidak berkelapangan pada waktu pagi ataupun mempunyai masalah waktu pagi, boleh membuat pendaftaran sesi petang. Tapi jangan pula semua mari waktu petang. Kalau yang ada masalah sahaja, yang tak ada masalah, sila ikut jadual yang telah kami tetapkan. Pakaian semasa pendaftaran adalah baju batik asrama atau t-shirt asrama. Dua pakaian ini sahaja yang kami benarkan semasa pendaftaran. Dan kepada pelajar lelaki, tolong beri perhatian. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh penolong kanan HEM sebentar tadi, pelajar lelaki hendaklah memastikan rambut telah dipotong mengikut standard pelajar sekolah agama semasa pendaftaran. Jadi saya mohon sangat-sangat kepada pelajar supaya sebelum hari pendaftaran hari Sabtu ni, kita ada 2 hari lagi, hari Khamis dan juga hari Jumaat, tolonglah pergi ke kedai gunting untuk memotong rambut. Dan ibu bapa atau penjaga, saya mohon pastikan rambut anak-anak dipotong mengikut standard pelajar sekolah agama. Tidak ada style. Sebab fashion ataupun gaya rambut budak-budak kita ni, ibu bapa sekalian, sebab sekolah kita pakai sokok. Ada bila dia pakai sokok, sebelah tepi dan belakang ni, dia sengaja dia pendekkan. Dia berapa wak nombor 1. Tapi bila kita buka sokok, memang tak digunting langsung. Jadi saya mohon kepada ibu bapa, lepas daripada anak gunting rambut, sila cek rambut anak masing-masing supaya mengikut standard pelajar sekolah agama lah, yakni sopan. Tak sama dengan pelajar sekolah-sekolah lain. Baik, ini berkenaan dengan pendaftaran. Sekali lagi saya minta supaya mematuhi jadual yang kami telah tetapkan. Baik, arahan pergerakan untuk pendaftaran pada hari Sabtu ni, saya mohon kepada ibu bapa supaya mematuhi jadual pergerakan yang telah ditetapkan mengikut sesi. Pelajar yang sihat sahaja dibenarkan untuk kembali ke asrama. Baik, sihat di sini bermaksud pelajar dan ahli keluarga yang tinggal serumah tidak dalam tempoh menjalani kuarantin atau bukan kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Kalau keluarga itu masih lagi dalam proses kuarantin ataupun menjadi kontak rapat, kami tidak mewajibkan anak-anak untuk kembali ke asrama. Ibu bapa atau penjaga hendaklah menurunkan anak di hadapan pintu pagar utama. Kemudian masuk melalui pintu pagar belakang yang berhampiran dengan padang dan meletakkan kereta dalam kawasan padang sekolah. Jadi datang, berhenti dekat pagar utama, turunkan anak sahaja, kemudian ibu bapa masuk melalui pintu belakang dan parkir dalam kawasan padang sekolah. Hanya pelajar sahaja dibenarkan turun dari kenderaan untuk menjalani ujian kendiri COVID-19. Tak perlu ada teman, ibu ataupun ayah ataupun kakak sekalipun tak dibenarkan. Ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan turun dari kenderaan dan perlu menunggu di kawasan letak kereta yang telah ditetapkan. Sepanjang proses anak-anak menjalani ujian kendiri COVID-19, ibu bapa tak dibenarkan turun dan perlu tunggu di kawasan letak kereta lah, yakni di padan sekolah. Ibu bapa atau penjaga dilarang memasuki kawasan asrama bagi menghantar anak jagaan masing-masing. Ini selepas anak-anak menjalani ujian kendiri dan keputusan didapati negatif, pelajar ambil barang dekat kereta, hanya pelajar sahaja tak dibenarkan masuk. Dan jangan risau jika barang banyak, barang berat, kami telah sediakan petugas-petugas yang terdiri daripada pelajar asrama tingkatan 3 dan 4. Kami tidak akan libatkan tingkatan 5. Tingkatan 5 sekarang ni bermula pada esok, mereka akan menjalani ujian percubaan dan juga ujian lisan pada minggu hadapan. Ibu bapa atau penjaga diwajibkan mematuhi semua arahan dan SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya harap para ibu bapa fahami betul-betul tentang arahan pergerakan ini
supaya proses pendaftaran yang akan kita jalankan pada hari Sabtu ni berjalan dengan lancar. Kemudian arahan kepada pelajar. Pelajar haruslah menjalani pemeriksaan suhu di pondok pengawal keselamatan. Hanya pelajar yang mencatatkan suhu 37.5 ke bawah dan tidak bergejala sahaja dibenarkan masuk. Yakni tidak demam, tidak mengalami selsema, tidak batuk atau tidak mengalami sebarang masalah kesihatan yang berkaitan dengan COVID-19 sahaja dibenarkan masuk. Jika ada, kami sarankan anda pulang ke rumah dan pastikan anda betul-betul sihat sebelum datang ke asrama. Dan pastikan pelajar membawa dokumen berikut semasa pendaftaran. Yang pertamanya, borang perisytiharan kesihatan. Dan juga borang kebenaran menjalani ujian sendiri COVID-19. Okay, borang ni termasuklah slide garis panduan dan semua bahan-bahan berkaitan dengan taklimat ni ada, saya telah sediakan dalam link yang saya kongsikan sebentar tadi. Jadi ibu bapa ataupun pelajar boleh buka link tersebut, boleh muat turun segala bahan-bahan berkaitan dengan taklimat ni untuk jadikan sebagai rujukan. Termasuklah borang ni. Sila download, print, isi di rumah siap-siap, kemudian serahkan di semasa pendaftaran kepada urus dia. Yang ketiga, kad vaksin. Ini bagi yang telah mengambil vaksin dos yang pertama atau yang kedua sahaja. Yang keempat, borang kebenaran vaksinasi bagi pelajar yang akan mengambil vaksin dos yang pertama atau yang kedua. Sebab ada beberapa orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 3 yang daftar baru-baru ni, mereka baru mengambil dos yang pertama. Jadi memerlukan kepada dos yang kedua. Jadi sebab itu kita sarankan mana-mana pelajar yang akan pergi mengambil vaksin dos yang pertama atau dos yang kedua melalui temu janji, kena bawa borang kebenaran vaksinasi ini. Dan yang terakhir, sila patuhi arahan dan SOP yang telah ditetapkan. Rasa jelas Jika ada soalan, kita boleh mungkin kita boleh tanya selepas daripada taklimat ini Pak Hakim. Baik. Seterusnya, ujian kendiri COVID-19 yang kita akan jalankan pada hari Sabtu ini. Dan ujian kendiri COVID-19 ni akan diadakan pada hari pendaftaran, iaitu pada hari Sabtu ni, 13 November 2021. Dan jikalau pelajar itu bergejala, contohnya dia masuk ke asrama dalam 3 hari ni minta jauh dah. Dalam 3 hari tu dia demam, contohnya. Dia demam, dia batuk, ataupun dia selsema, ataupun dia mengalami kesukaran untuk bernafas, maka pelajar tersebut diwajibkan menjalani ujian kendiri COVID-19. Ataupun pelajar di asrama menjadi kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Yang ni pun kami akan lakukan ujian sendiri sekali lagi. Kami dia di masjid ni atau mengamalkan sekolah harian, asrama harian, tidak asrama penuh. Kalau asrama penuh, ujian kendiri akan dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi asrama harian cukup hanya sekali. Tetapi jika bergejala dan menjadi kontak rapat, barulah pelajar tersebut akan diwajibkan menjalani ujian kendiri sekali lagi. Baik. Pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 semasa pendaftaran ataupun ini semasa pendaftaran Bagaimana proses dia ni saya terangkan secara sepintas lalu. Proses secara detail saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Tata cara pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 bagi murid atau pelajar asrama yang kembali dengan menaiki kenderaan ibu bapa atau penjaga. Jawatankuasa pelaksana akan mengarahkan ibu bapa atau penjaga ke kawasan meletak kereta yang ditetapkan. Murid sahaja dibenarkan ke tempat ujian kendiri COVID-19, iaitu kita akan jalankan ujian ini di Dewan Sekolah. Jadi selepas daripada pelajar turun di pangkat utama, terus ke Dewan untuk menjalani ujian. Kemudian pengrekodan jawatankuasa pelaksana akan merekodkan keputusan sama ada negatif, positif ataupun invalid. Apa-apa saja keputusan, murid akan dimaklumkan untuk tindakan selanjutnya. Dan untuk pengetahuan ibu bapa sekalian, semasa pendaftaran tingkatan 3 dan 4 baru ni, ada seorang pelajar tingkatan 3 yang keputusan ujian kendiri ini adalah positif. Dan kami telah mengarahkan pelajar tersebut pulang serta-merta. Dan kami telah memaklumkan kepada PKD, Pejabat Kesihatan Daerah,
untuk tindakan selanjutnya lah. Jadi gitulah proses dia. Jikalau keputusan positif, kami akan terus arahkan pelajar tersebut pulang ke rumah dan PKD akan menghubungi ibu bapa pelajar tersebut. Dan jikalau keputusan ujian sendiri COVID-19 keluar, jikalau negatif, maka ibu bapa atau penjaga boleh drop off. Jadi pelajar tersebut boleh mengambil barang dan masuk ke kawasan asrama lah. Kalau invalid, ujian akan dilakukan buat kali yang kedua. Manakala jikalau positif, ini kita minta jauh. Mana jikalau positif, petugas akan memaklumkan kepada ibu bapa penjaga berkenaan dengan keputusan pelajar tersebut dan PKD pun akan dimaklumkan. Sedangkan ibu bapa jikalau pelajar ataupun anak-anak positif COVID-19 hasil daripada ujian sendiri tersebut, mendapati ujian tersebut positif, maka ibu bapa perlu menghantar anak ataupun anak jagaan ke fasiliti kesihatan yang terdekat untuk tindakan selanjutnya ataupun menunggu panggilan daripada pejabat kesihatan daerah dan hantar semula anak ke asrama selepas tamat tempoh kuarantin. Dan apabila anak-anak tamat tempoh kuarantin, mereka dibenarkan kembali ke asrama dan mengikuti PDP seperti biasa dan tidak perlu lagi diasingkan di bilik isolasi. Baik, jelas berkenaan dengan ujian sendiri COVID-19. Detailnya saya akan terangkan selepas ini. Baik, pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 bagi pelajar yang bergejala. Andai kata pelajar itu berada di asrama, pada hari pendaftaran ujiannya negatif, dia boleh masuk. Kemudian contoh hari ketiga dia bergejala ataupun dia menjadi kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Proses yang sama kita akan jalankan, pelajar diwajibkan menjalani ujian sendiri. Jikalau keputusan negatif, keputusan negatif, kami warden akan memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Jikalau pelajar, anak-anak di bawah jagaan bergejala, maka kami akan menghubungilah ibu bapa untuk membawa anak-anak tersebut pulang ke rumah. Manakala jikalau keputusan positif, yang pertamanya kami akan menempatkan murid dalam bilik isolasi, kemudian memaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah, memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga. Dan pihak sekolah iaitu warden perlu menghantar murid asrama yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan yang berhampiran bagi penilaian kesihatan, iaitu swab test lah. Dan pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 dibenarkan hadir ke asrama tanpa perlu diletakkan di bilik isolasi. Ini tata cara jikalau pelajar itu keputusannya positif apabila bergejala. Baik, yang ini saya tidak mahu sentuh, yang ini pengurusan bilik dam, saya akan terangkan semasa pelajar datang ke asrama nanti. Pengurusan dewan makan pun sama. Peraturan keselamatan. Yang ini saya minta ibu bapa dan para pelajar beri tumpuan kerana saya tidak mahu pisang berbuah dua kali. Yang pertamanya, semasa pendaftaran, pelajar haruslah memastikan mereka mengemukakan borang pengisytiharan kesihatan semasa pendaftaran masuk asrama. Sebagaimana saya beritahu tadi, ibu bapa dan pelajar boleh ambil borang ni dalam link yang telah saya sediakan. Kemudian aktiviti keluar iaitu outing dan pulang bermalam tidak dibenarkan sama seperti sebelum-sebelum ni. Pada bulan 4 dan 5, pelajar tidak dibenarkan untuk outing dan pulang bermalam. Sehinggalah dimaklumkan oleh KPM dari semasa ke semasa. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa sekalian, setakat ni kami masih lagi belum menerimalah apa-apa arahan atau makluman daripada KPM berkenaan dengan arahan outing dan pulang bermalam ni. Jadi kerana itulah pelajar tingkatan 5 yang telah duduk di asrama selama kurang lebih 6 minggu, mereka tidak dibenarkan pulang maupun outing. Ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan sama sekali untuk melawat anak-anak ataupun anak jagaan mereka di asrama sehingga dimaklumkan oleh KPM dari semasa ke semasa. Jadi ini sering berlaku semasa bulan 4 dan 5 tempoh hari. Kami dapati ramai ibu bapa yang datang untuk bertemu dengan ibu bapa. Sehinggalah berlaku kesesakan
di pintu pagar utama. Jadi untuk kali ini saya mohon sangat-sangat kepada ibu bapa dan para pelajar sekalian, sila patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM ini. Peraturan ini bukan kami warden yang tetapkan, bukan sekolah, bukan PPD maupun JPN. Jadi jikalau ia tak dibenarkan, maka janganlah buat. Setakat ni kalau nak kirim barang, ya, kami boleh terima. Kami masih benarkan jikalau nak buat kiriman barang kepada anak. Tetapi jangan bertemu. Bukan kami nak menghalang anak-anak berjumpa dengan ibu bapa. Tak, jangan salah faham ya ibu bapa sekalian. Tapi kami hanyalah mengikut arahan yang telah ditetapkan. Jadi minta tolong sangat-sangat, ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan untuk melawat anak-anak sepanjang anak-anak berada di asrama. InsyaAllah, anak-anak puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kami akan jaga sama seperti anak-anak kami sendiri. InsyaAllah. Aktiviti riadah dibenarkan dengan mematuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter. Aktiviti adalah seperti jogging, senaman dan berbasikan. Makna kata sebarang aktiviti sukan yang berbentuk individu sahaja yang tidak melibatkan sentuhan ataupun berkumpulan dibenarkan. Contohnya jogging, berbasikal, kalau kita tak ada basikal lah, jadi boleh jogging. Ataupun kalau pelajar nak main badminton perseorangan, boleh. Pingpong berseorangan, boleh. Bola sepak nak menimbang bola, boleh. Bola tampar nak digging bola pun boleh. Asalkan jangan dalam bentuk berkumpulan. Perkhidmatan dobi, kami akan terangkan semasa pelajar datang nanti. Okey, baik. Yang ni paling penting. Yang ni paling banyak persoalan yang kami para warden terima daripada ibu bapa ataupun pelajar. Dan tadi pun telah diterangkan dan dijawab oleh Ustaz Ghazali tadi berkenaan dengan penggunaan telefon bimbit. Saya nak ulang sekali lagi. Ibu bapa ataupun terutamanya pelajar lah, tolong beri perhatian. Penggunaan telefon bimbit di asrama tidak diwajibkan. Saya ulang sekali lagi, penggunaan telefon di asrama tidak diwajibkan. Ini kerana berdasarkan garis panduan 3.0 yang dikeluarkan oleh KPM, mana-mana sekolah yang dibenarkan beroperasi seperti biasa tapi mengikut penggiliran, bagi pelajar yang ber-PDPR, yang menjalani PDPR, mereka tidak ada lagi kelas online. Tidak akan ada lagi kelas secara dalam talian. Akan tetapi segala PDPR tersebut akan dijalani berdasarkan modul yang dibesarkan oleh guru mata pelajaran. Jadi kerana itulah kami membuat pendirian penggunaan telefon bimbit di asrama tidak diwajibkan. Akan tetapi jikalau ada pelajar yang nak bawa, tapi sebagaimana saya ulang kembali, sebagaimana kata-kata PKM sebentar tadi, kami tidak menggalakkan anak-anak untuk bawa telefon ke asrama. Tapi kalau ada yang bawa, maka pelajar tersebut wajib mengikut garis panduan yang telah kami tetapkan. Baik, yang pertama, penggunaan telefon bimbit di asrama adalah terhad bagi tujuan pembelajaran sahaja. Terhad kepada tujuan pembelajaran sahaja. Bukan untuk hiburan. Ataupun bukan untuk menghubungi ibu bapa. Untuk tujuan pembelajaran sahaja. Yang kedua, hanya pelajar yang menjalani PDP di asrama, iaitu PDPR sahaja dibenarkan menggunakan telefon bimbit. Kita ada 2 kumpulan, kumpulan 1, kumpulan 2. Jikalau kumpulan tersebut pada minggu tersebut menjalani PDP di asrama, hanya kumpulan itu sahaja dibenarkan menggunakan telefon bimbit. Kumpulan yang menjalani PDP secara bersemuka tidak dibenarkan sama sekali untuk minggu tersebut. Baik, tempoh penggunaan telefon bimbit dibenarkan pada hari persekolahan sahaja, iaitu bermula hari Ahad hinggalah hari Khamis sahaja, bermula jam 7.30 pagi hingga 2.30 petang. Jadi, jikalau ada pelajar yang menggunakan telefon bimbit pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun selepas 2.30 pada hari persekolahan, maka telefon bimbit pelajar tersebut akan dirampas dan akan diberikan selepas ketika cuti akhir tahun nanti. Pelajar dinasihatkan untuk menyimpan telefon bimbit di tempat yang selamat. Ini kerana pengurusan asrama dan sekolah tidak akan bertanggungjawab jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan terhadap telefon bimbit pelajar. Jadi, jikalau ditakdirkan satu hari ada pelajar bertemu dengan kami warden, dia kata, Ustazah, telefon saya hilang. Maaf, kami warden tidak akan melayan aduan pelajar tersebut.
Jadi, saya sarankan kepada ibu bapa, fikir baik-baik sama ada nak benarkan anak bawa telefon bimbit ke asrama atau tidak. Pelajar dilarang mengecas telefon bimbit di dalam dom, bilik menggosok, bilik-bilik khas di sekitar asrama dan juga di dalam kelas. Baik. Tapi memandangkan ada sekatan 3 dan 4 bawa telefon bimbit dalam bilangan yang banyak, jadi dengan ini saya membenarkanlah pelajar boleh cas telefon di dalam bilik menggosok. Tetapi jangan tinggal. Pastikan cas dalam pengawasan pelajar tersebut. Sebab saya tidak mahu berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini seperti berlakunya lintas-pintas yang boleh menyebabkan kebakaran di bangunan asrama. Jadi minta tolong pelajar kalau nak cas telefon, pastikan pelajar sentiasa berada berdekatan dengan telefon. Jangan tinggal. Tindakan tegas iaitu rampasan telefon bimbit akan diambil terhadap pelajar yang melanggar garis panduan penggunaan telefon bimbit yang telah ditetapkan. Jadi saya harap ibu bapa, penjaga dan juga anak-anak sekalian faham berkenaan dengan garis panduan penggunaan telefon bimbit. Lagi saya nak beri penekanan, kalau boleh jangan bawa lah. Sebab kita memang akan guna modul. Dan akan ada lagi kelas online selepas ni. Tapi kami beri kelonggaran jikalau pelajar nak cari bahan rujukan. Itu sahaja. Setakat ni Alhamdulillah tingkatan 3 dan tingkatan 4 masih lagi belum berlaku salah guna telefon bimbit. Dan saya harapkan pelajar yang nak bawa nanti gunakan dengan sebaik mungkin. Tapi nak bawa lagi mana. Habis penggunaan tentang telefon bimbit. PDP dan kelas persediaan iaitu PREK. PDP sebagaimana yang pelajar sedia maklum akan dibahagikan kepada 2 kumpulan lah, kumpulan A, kumpulan B. Mana-mana kumpulan A akan menjalani PDP, manakala kumpulan B akan menjalani PDP adalah. Dan begitulah proses penggiliran akan bergilir sepanjang minggu. PDPR dan kelas persediaan tempatnya bagi Aspura, Dewan Makan Aspura, Aspuri di Dewan Makan Aspuri dah. Tempat yang sama, tidak ada perubahan. Kecuali jika ada arahan untuk berubah tempat tu, kami akan maklumkan dari semasa ke semasa. Yang terakhir, maklumat umum. Maklumat umum, garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Ini saya ada bekalkan juga dalam link yang saya kongsikan sebentar tadi. Pelajar diwajibkan mematuhi SOP dan peraturan asrama. Sepanjang berada di asrama, sila patuhi SOP dan peraturan yang ditetapkan. Pemakaian pelitup muka ketika di asrama tidak diwajibkan. Namun, pelajar digalakkan untuk memakainya. Sedikit penambahan berkenaan dengan pemakaian pelitup muka. Jadi saya kata tidak diwajibkan, tapi digalakkan. Namun bagi mana-mana pelajar yang masih lagi belum lengkap vaksin dos yang kedua, ataupun dah ambil lagi dos yang pertama, yakni dos pertama dah ambil, apatah lagi dos yang kedua. Yang ni kami sarankan pelajar tersebut mengamalkan SOP yang lebih ketat berbanding pelajar-pelajar yang lain. Sebab kami khawatir berlakunya jangkitan, maka pelajar yang tidak ada perlindungan vaksin inilah yang akan mendapat kesan yang lebih teruk berbanding pelajar yang mendapat vaksin. Ini mengikut kajian saintifik. Jikalau kita nak ikut takdir Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam boleh terjadi. Kadang-kadang yang ambil vaksin pun lebih teruk berbanding tidak vaksin. Tapi ini saya cerita berkenaan dengan kajian saintifik. Jadi kepada pelajar yang tak ambil vaksin lagi, tidak mengamalkan SOP yang lebih ketat berbanding pelajar yang lain. Okay. Dan juga mana-mana pelajar yang menjalani PDPR di asrama, anda dibenarkan untuk membeli makanan di kantin dan juga di koperasi sekolah ketika waktu rehat. Tapi ingat, bila nak masuk kawasan sekolah, sila ikut peraturan sekolah, iaitu wajib pakai pelitup muka. Di asrama, PDPR di asrama di Dewan Makan, tak wajib pakai pelitup muka. Tapi awak nak pergi ke kantin sekolah, nak pergi ke koperasi sekolah, wajib pakai pelitup muka. Baik, penggunaan bilik khas seperti bilik air, bilik menggosok dan lain-lain adalah terhad kepada 5 orang sahaja pada satu-satu masa. Semua pelajar diwajibkan solat di surau bermula daripada subuh hinggalah ke Isyak. Kemudian bagi pelajar lelaki, Aspura, solat Jumaat akan digantikan dengan solat Zuhur.
Jadi buat setakat ni kita masih lagi tidak dibenarkan keluar solat Jumaat di masjid yang berdekatan iaitu Masjid Nurul Islam pada Jambu, dan juga permohonan kita untuk membenarkan pelajar asrama menunaikan solat Jumaat di surau sekolah pun tidak dibenarkan dengan alasan sudah ada masjid yang berdekatan yang menunaikan solat Jumaat atas alasan tidak mahu berlakunya dua Jumaat dalam satu tempat yang sama. Jadi, solat Jumaat kita gantikan dengan solat Zuhur. Ibu bapa atau penjaga dibenarkan mengirim barang-barang keperluan pelajar. Okay. Jadi, sebab tu saya kata pada awal tadi, walaupun ibu bapa tak dibenarkan bertemu, tapi kami masih lagi beri kelonggaran kepada ibu bapa atau penjaga untuk mengirim barang-barang keperluan pelajar. Terhad kepada kategori barang yang dibenarkan sahaja. Barangan masakan basah seperti nasi goreng ataupun masakan-masakan yang basah lah tak dibenarkan sama sekali. Dan Maggi, minta tolong sangat-sangat, Maggi pun jangan kirim. Sebab kita tak mahu pelajar kita yang mengamalkan KBD. Kalau kita ada KBD, ada Usuluddin, ada Syariah, ada LAM, semua tu perlu menghafal. Perlu kepada ingatan yang kuat. Jadi kalau makan Maggi ni memang menjejaskan ingatan pelajar. 3 baru ni ramai yang kami rampas Maggi sebab ramai yang buat Maggi. Jadi beberapa sekalian minta tolong jangan bawa Maggi, barang lain seperti biskut ke, roti ke, kismis ke, kurma ke, yang tu kami boleh terima. Jadi minta tolong ambil perhatian. Baik, habis berkenaan dengan taklimat berkenaan garis panduan. Jadi saya akan teruskan dengan perkataan kedua berkenaan dengan proses perjalanan. Garis panduan pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 by Assalam yang kita akan lakukan pada hari Sabtu ini. Baik. Pada 13 November 2021 melibatkan tingkatan 1 dan 2, tempatnya Dewan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni Dewan Sabas. Masa seperti mana jadual yang telah diperkarakan, yakni sesi pertama 9.30 hingga 10.30 pelajar tingkatan 2, sesi 2 10.30 hingga 11.30 bagi pelajar tingkatan 1. Murid diwajibkan hadir mengikut sesi yang ditetapkan. Serta alih pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Kita ada 5 sesi kesemuanya. Sesi pertama pemeriksaan suhu, sesi kedua pendaftaran, sesi ketiga pengambilan kit ujian, sesi keempat pelaksanaan ujian kendiri dan sesi kelima pengrekodan. Sesi pertama, pelajar akan mengibas suhu badan di hadapan pondok pengawal. Kalau seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, pelajar ibu bapa turunkan pelajar di pintu pagar utama, kemudian pelajar masuk dan mengibas suhu badan terlebih dahulu. Ingat ada siapa yang suhu badannya melebihi 37.5 tak dibenarkan masuk. Tidak tunggu sebentar. Sesi kedua, kemudian lepas daripada pelajar scan suhu di pondok pengawal bergerak ke dewan, maka sesi kedua, yakni di depan dewan, di luar dewan, pelajar melakukan pendaftaran dan menyerahkan borang pengisytiharan kesihatan dan borang kebenaran menjalani ujian kendiri COVID-19 dan mencuci tangan menggunakan air dan sabun ataupun hand sanitizer. Baik, ini borang dia, borang kebenaran ibu bapa untuk anak-anak menjalani ujian kendiri COVID-19. Jadi saya harap ibu bapa tidak ada halangan lah bagi kami menjalankan ujian kendiri bagi anak-anak puan-puan dan puan-puan sekalian. Dan borang pengisytiharan kesihatan. Dua-dua borang ni sila download, print, isi siap-siap dan hantar semasa pendaftaran. Sesi ketiga, pelajar masuk dalam dewan, ambil kit ujian kendiri COVID-19 dan pastikan kit ujian lengkap, tidak melepasi tarikh luput dan tidak rosak sebelum pelajar menjalankan ujian tersebut. Sesi keempat, pelajar melaksanakan ujian kendiri COVID-19 sendiri tanpa dibantu oleh siapa-siapa. Tapi kami akan sediakan petugas. Jika pelajar ada masalah, boleh tanya petugas lah tentang kaedah ataupun tata cara penggunaan kit ujian tersebut. Dan bagi memastikan keberkesanan ujian, pelajar disarankan untuk tidak makan dan minum 10 minit sebelum ujian dilaksanakan. Sebelum ujian dilaksanakan, mohon pelajar tidak minum dan makan 10 minit. Sebab kalau kita campur alio kita bercampur dengan makanan, sebab itu akan menjejaskan keputusan ujian nanti. Dan menunggu keputusan ujian selama 15 minit.
memastikan kit ujian dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang dalam tong sampah yang telah disediakan. Jangan lepas daripada ujian dilaksanakan, awak tahu keputusan, lepas tu awak tinggal atas meja. Tak. Buang dalam plastik dan buang dalam tong sampah. Sesi kelima, apabila pelajar tahu keputusan tak kira negatif, invalid ataupun positif, pelajar memaklumkan keputusan ujian tersebut kepada petugas dan pastikan pelajar mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer setelah keluar dari dewan sebelum berjumpa dengan ibu bapa bagi mengelakkan kontaminasi sedang. Sebab bila kita masuk dalam dewan tu, walaupun kita jaga, faham-fahamlah, anak-anak kan lama duk jumpa dengan kawan-kawan, setelah berbulan-bulan kita menjalani PDP di rumah, mungkin ada yang bersentuhan. Jadi kita tak mahu berlaku perkara yang tak diingini. Jadi pelajar perlu basuh tangan sebelum bertemu dengan ibu bapa untuk mengambil barang. Ini pelan petunjuk arah pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Lepas daripada sesi yang pertama, pelajar scan suhu datang pergi ke sesi yang kedua untuk pendaftaran. Kemudian masuk ke dewan, pergi ke sesi yang ketiga untuk ambil kit ujian. Sesi keempat kita bagi dua. Sebelah ni untuk Aspuri, sebelah ni untuk Aspura. Kemudian lepas tahu keputusan, boleh pergi ke sesi 5 untuk memaklumkan berkenaan dengan keputusan ujian kepada petugas yang bertugaslah. Kemudian keluar mengikut pintu sebelah kanan ataupun kiri dewan. Jangan keluar mengikut pintu masuk yang disediakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Dan dalam link yang saya sertakan sebentar tadi juga, saya ada masukkan video tutorial tentang penggunaan kit ujian. Jadi ibu bapa bolehlah rujuk video tersebut. Jadi jika ada soalan, insyaAllah kita boleh bincangkan. Terima kasih Ustaz Saimi. Kalau ada ibu bapa yang kurang jelas, ingin mengajukan soalan, silakan. Assalamualaikum Cikgu. Warahmatullahi. Saya nak tanya, penempatan murid-murid yang asrama ni masih di bilik yang sama ke macam mana? Sebab anak saya barang-barang dia masih di asrama. Okey, baik. Terima kasih Puan atas pertanyaan. Untuk Aspura tidak berlaku apa-apa perubahan DOM. Ya, semuanya akan kembali ke asrama pada Sabtu ni dan akan masuk ke kamar yang sedia ada lah. Jikalau sebelum ni dia daftar kamar Abu Ubaidah, contohnya bagi tingkatan 1 akan masuk kamar Abu Ubaidah. Cumanya bagi Aspuri sahaja berlaku perubahan. Sebab untuk makluman semua, blok belakang Aspuri itu kita akan lakukan akan melakukan pembakian. Tapi masih lagi belum berjalan. Jadi hanyalah aras bawah dan aras 1 sahaja yang kita akan gunakan. Aras kedua, yakni aras yang atas sekali, kita tak akan guna sebab aras tu berlaku banyak kerosakan. Jadi akan berlaku banyak perubahan lah. Jadi pelajar boleh rujuk. InsyaAllah warden akan sediakan list yang baru mengikut kamar-kamar. Jadi kami akan share dalam grup Telegram ataupun kami akan share ke dalam grup kelas lah. InsyaAllah selepas ni. Ada soalan daripada Puan Sarina. Dia tanya untuk pelajar tingkatan 3 yang belum daftar sebelum ni, macam mana? Ada waktu yang patut datang atau perlu datang semasa daftar semasa bersama-sama adik-adik? Okey. Jadi saya sarankan kepada pelajar tingkatan 4 dan 3 yang masih lagi belum buat pendaftaran, boleh datang semasa pendaftaran tingkatan 1 dan 2. Boleh buat masa tu. Bagi memudahkan urusan lah. Assalam, pakaian untuk pendaftaran jika masih tiada t-shirt atau baju kemeja asrama macam mana? Baik, boleh pakai baju sekolah. Jikalau tak muat baju sekolah, boleh pakai mana-mana baju t-shirt yang berkolor dan yang sopan lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan dengan PDP di Dewan Makan tu. Ya. Maknanya bila para pelajar yang
turn dia, group dia PDP tu, jadi adakah dia perlu menggunakan handphone untuk masa PDP tu? Ataupun tidak perlu, ataupun sebenarnya macam mana dia punya pelaksanaan PDP tu? Mohon maaf mungkin saya terlepas maklumat tu. Okey, baik. Terima kasih Cik Zamri atas persoalan. Baik, bagi pelajar yang menjalani PDPR di asrama, di Dewan Makan, penggunaan telefon bimbit tidak lagi diperlukan. Sebab sebagaimana saya beritahu sebentar tadi, pelajar yang menjalani PDPR akan menggunakan modul yang dibekalkan oleh guru. Jadi pelajar akan menjalani PDPR guna modul itu sajalah, sama ada lembaran tugasan, buku latihan, itu saja. Ya, kelas online tidak lagi dijalankan sebab guru mata pelajaran akan memberi tumpuan kepada pelajar yang bersemuka. Jadi pelajar yang di asrama ni ataupun yang ber-DPR di rumah, dia akan buat kerja mengikut arahan yang diberikan oleh guru mata pelajaran lah. Dan bagi pelajar asrama, guru tersebut boleh maklumkan kepada warden dan warden akan sampaikan kepada pelajar. Contoh, mata pelajaran sains, guru nak pelajar tingkatan 1 buat ulang kaji bab ni. Jadi khabar kepada warden dan warden akan sampaikan kepada pelajar. Jadi senang kata, telefon tak digunakan semasa PDPR di asrama. Faham Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Cik Zamri. Pembayaran rujukan asrama, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di pejabat asrama lah. Memang wajib bayar lah yuran asrama ni. Terutamanya yuran makan. Boleh rujuk kepada penyelia asrama Cik Wan Yusof, ataupun kita ada penyelia asrama yang baru iaitu Puan Syarafana. Bagi murid yang belajar sendiri di asrama, adakah guru akan memantau atau murid memang belajar sendiri saja? Baik, warden bertugas akan memantau dari semasa ke semasa, bukanlah kami akan berada di situ sepanjang pelajar menjalani pembelajaran sendiri di Dewan Makan. Tak. Kalau kami free, kami tak ada kelas, kami akan pergi memantau pelajar. Memang kalau tingkatan 5, 3 dan 4 memang kami buat gitulah. Mana-mana warden bertugas pada hari tersebut yang berkelapangan, kami akan memantau. Dan juga pihak pengurusan sentiasa lalulah. Sentiasa pergi jenguk, pergi tengok, pergi pantau juga samping warden-warden yang lain. Boleh bagi nombor telefon warden Aspuri. Yang ni boleh PM pada saya untuk minta nombor telefon. Sebab nanti saya akan bagi. Masa daftar ibu bapa boleh pergi ke pejabat untuk bayar yuran atau macam mana? Yang ni boleh tak saya mohon pengurusan bagi maklum balas? Terima kasih Tak Suhaimi. Berhubung dengan pembayaran yuran pada hari pendaftaran, ikut SOP, ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah kecuali di tempat parking sahaja. Jadi untuk memudahkan, nanti saya akan cuba pada hari tersebut supaya penyelia menyediakan satu kaunter lah Tak Suhaimi. Satu kaunter di berhampiran dengan pondok pengawal supaya ibu bapa dapat menjelaskan seandainya mahu jelaskan yuran asrama dan juga dobi untuk memudahkan ibu bapa lah saya rasa, ataupun di tempat-tempat yang sesuai pada hari tersebut. Okey, Tak Suhaimi, boleh gitu? Boleh Ustaz, boleh. Nanti kita akan maklum kepada Cik Wan Yusof nanti. Ya, baik. Kita buka kaunter lah Mi, sama ada di tepi pagar ataupun di dalam berhadapan dengan pondok pengawal. Saya rasa lebih sesuai begitu, senang urusan ibu bapa. Ya. Sambil-sambil dia menunggu anaknya ujian kendiri, sambil-sambil itu bayar yuran terus. Saya rasa lebih sesuai begitu, supaya tidak membuang masa terlalu lama ibu bapa yang ada kerja yang lain. Ya.
Okey, ada lagi pertanyaan? Saya serah pada, kalau tidak ada, saya serah pada Tuan Pengetua untuk meneruskan dan menutup perjumpaan taklimat kita pada malam ini. Bersilakan Tuan Pengetua. Terima kasih Ustaz Suhaimi. Sama-sama, terima kasih Ustaz. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Pengarah HAM, Ustaz Uzali dan juga kepada Ketua Warden kita, Tuan Muhammad Suhaimi yang telah menjelaskan dengan saya rasa dengan jelas dan terang berkait dengan peraturan-peraturan SOP kemasukan para pelajar ke sekolah secara bersemuka dan juga ke asrama. Dan pembelajaran anak-anak kita merupakan perkara yang amat penting kepada anak-anak kita kerana mereka adalah generasi harapan kita pada masa akan datang. Dengan sebab itu KPM dan juga pihak sekolah mengharapkan kepada semua ibu bapa untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya untuk membimbing anak-anak dan memastikan semua anak kita hadir ke sekolah dengan sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat kepada para pelajar yang telah hadir ke sekolah, iaitu tingkatan terutama tingkatan 3 dan tingkatan 4, kita melihat bahawa kehadiran mereka agak membimbangkanlah, kurang memuaskan. Jadi kehadiran mereka boleh kata ramailah yang tidak hadir pada setiap hari dan ini amat merugikan kita. Kerana inilah peluang yang paling baik, iaitu kita pembelajaran secara bersemuka ini, PDPC, yang kita panggil PDPC, berbanding dengan PDPAT di rumah yang mungkin peratusnya dikata 60% ataupun 70% pelajar itu dapat belajar. Tetapi dengan hadir ke sekolah ini, maka para pelajar dapat belajar dengan 100% berhadapan dengan para guru kita yang mengajar bersemuka. Jadi kalau tidak diambil peluang ini, maka amat rugi kepada anak-anak kita. Dan sebab itulah kita mengadakan taklimat yang sebegini dengan ibu bapa supaya dapat para ibu bapa memberi kerjasama yang sepenuhnya, memberi galakan kepada anak-anak masing-masing supaya hadir ke sekolah sepenuhnya dan mengikut peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan. Jadi antara masalah yang telah kita kena pasti setelah pelajar hadir ke sekolah sama ada tingkatan 5, tingkatan 3, 4, iaitu kurangnya motivasi, kurang semangat kalau mereka, maka dengan sebab itu peranan yang amat besar daripada ibu bapa masing-masing atau penjaga untuk memberi motivasi, memberi galakan, memberi semangat. Jadi kita di sekolah ini sentiasa kita memberi semangat kepada mereka. Dan para kaunselor kita juga mengadakan berbagai program dan juga pentadbir juga kalangan pengurusan kita sentiasa ambil berat kita pada setiap minggu. Misalnya pada hari ini kita mengadakan solat ajak pada hari Rabu. Jadi insyaAllah setiap hari Rabu kita mengadakan solat ajak di surau sekolah di kalangan guru dan juga pengurusan kita untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kepada kita keselamatan, kesejahteraan, kecemerlangan kepada anak-anak kita supaya mereka dapat belajar dengan baik dan sempurna dan dijauhkan daripada musibah COVID-19 ini. Jadi dengan sebab itu kita telah menetapkan SOP yang telah ditetapkan oleh KPM itu supaya diikuti oleh semua pelajar seperti yang telah ditetapkan tadi. Ini termasuklah juga kepada kelas tamayus. Jadi kelas tamayus berjalan seperti biasa
iaitu pada waktu pagi pukul 7 hingga pukul 8, pada waktu malam pukul 8 malam sehingga 10 malam. Jadi para pelajar yang tinggal di asrama tidak ada masalah, tetapi pelajar luar itu hendaklah ikut dan patuh pada peraturan masa yang ditetapkan. InsyaAllah kita doakan kepada anak-anak kita, para guru kita, warga sekolah kita dan seterusnya. Kepada bapa, selamat sejahtera dalam keadaan yang terbaik. InsyaAllah para pelajar, para anak kita akan dapat belajar dengan baik dan sempurna, ada ke sekolah dengan sebaik mungkin dan mereka akan mendapat didikan yang terbaik, mendapat pelajaran yang terbaik. InsyaAllah mereka akan berjaya, bukan sahaja dunia tetapi berjaya di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi saya ingat itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada masa, pada peluang nanti kita boleh berjumpa lagi untuk kita bersua muka. Sekarang ini di alam maya lah. InsyaAllah suatu hari nanti kita mengharapkan dapat bersua muka di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain secara bersemuka seperti para pelajar kita itulah. Jadi dalam mesyuarat agung PBJ lepas pun kita adakan mesyuarat agung dalam alam maya. Jadi insyaAllah mungkin pada masa akan datang kita dapat mengadakan mesyuarat agung secara bersemuka, insyaAllah. Jadi itu sahaja untuk kali ini dan kita sudahi majlis ataupun taklimat kita ini dengan surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih Tuan Pengetua, terima kasih pihak pengurusan, terima kasih guru-guru, terima kasih Ketua Warden, Ibu Bapa dan juga anak-anak pelajar kelas 1 dan 2. Sehingga kita bersemuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Fi ri'ayatillah insya-Allah. InsyaAllah.